Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Reza selaku pengacara majlis, pihak pengurusan global, semua muslimin dan muslimat yang bersama pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 3 hari bulan Zulqa'dah 1443 bersama dengan 3 Jun 2022, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran siri yang kedua. Surah Ali Imran siri yang kedua, iaitu kita belajar dalam kitab Al-Aisarut Tafasir. Kitab Aisarut Tafasir ataupun dalam terjemahan ini dia ringkaskan, dia kata Al-Aisar. Al-Aisar. Ini kitab ni, gambar dekat belakang saya tu. Kitab pun nampak jelas molek. Jelas. Kitab Aisarut Tafasir. Kitab ni sebenarnya ringkaslah, taklah besar sangat. Dia pun ringkas dan sesuailah dengan kita yang orang panggil di peringkat permulaan untuk kita belajar ni. Namun begitu, saya yakin dan percaya sudah pasti para pelajar sekalian ingin juga mendapat cerita-cerita ataupun maklumat-maklumat yang lebih daripada tafsir-tafsir yang lain. Saya juga merujuk kepada kitab-kitab yang lain untuk menambahkan maklumat, kepahaman kita terhadap kitab Rabbina, kitab Allah Azza wa Jalla ini. Jadi alhamdulillah, seperti yang telah kita nyatakan, iaitu kita akan mulakan pengajian kita ni dengan baca ayat yang kita nak hurai. Kita akan baca ayat yang kita nak belajar. Jadi pada kali ini ayat kitanya duduk di mana? Surah Ali Imran ayat yang ke-6. Tuan-tuan bukalah mana-mana tafsir yang dah ada tafsir Aisar tu, buka tafsir Aisar lah. Yang belum ada tu boleh buka mana-mana kitab je. Mana-mana kitab tafsir yang dia ada. Apa saja tafsir yang ada, buka. Yang pentingnya kita ada ayat Quran dan kita ada terjemahan. Ada ayat dan ada terjemahan. Itu sangat penting dalam kita bertalaqi atau kita belajar ini. Ayat kita hanya 3 ayat saja, tapi perbahasan dia agak panjang. Agak panjang. Para jemaah sekalian, kita mula dengan baca ayat. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dalam tafsir surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Para jemaah sekalian, ayat kita ni 3 ayat. 3 ayat mengandungi banyak faedah dan banyak pengajiannya yang kita kena sampaikan. Insya-Allah ini dia panggil pentingnya manhaji. Kita belajar menyusun waktu dan masa yang kita nak belajar ini. Kalau tidak, memang tak cukup masa. Maka kita pergi kepada ayat yang pertama, yang ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Allah, dialah. Yakni siapalah dialah? Allah. Saya suka terjemahan kepada nama penuh. Allah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa dia? Kitab suci Al-Quran. Dalam kitab ini terbahagi kepada dua perkara. Minhu ayatum muhkamatun. Sebahagian besar daripadanya iaitulah ayat-ayat muhkamat. Apa dia ayat muhkamat? Ayat muhkamat, para pelajar yang ada tafsir Aisar, terus dia boleh tengok kepada terjemahan di sebelah tu. Muka surat 35 tu. Dia hurai terus makna muhkamat. Apa makna muhkamat? Muhkamat iaitu yang jelas makna. Muhkamat yang jelas makna dan maksud dia. Makna kita dengar tu kita tahu ini arahan, halal, haram, arahan, tegahan. Jadi kita nampak, kita jelas kepada kita itu makna ayat muhkamat. Hanya menunjuk pada satu makna. Seperti ayat-ayat hukum halal dan haram. Hukum jinayat. Makna orang yang mencuri, potong tangan, orang yang bunuh orang dengan sengaja dibunuh. Contohnya. Hukum ibadat. Salat itu wajib, puasa wajib. Juga pelajaran dan kisah-kisah. Jadi pelajaran kisah-kisah ni, dia tak ada dua makna. Satu je makna dia, kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Musa AS. Jadi yang itu dia panggil ayat muhkamat. Sebahagian besar daripadanya ayatun muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ayat-ayat satu, iaitulah wa ukharu, ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Hunna ummul kitab. Ayat muhkamat yang tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya. Ayat-ayat muhkamat itu ialah ibu atau pokok isi Al-Quran. Maknanya asal Al-Quran itu dipahami. Jelas maknanya. Dengar kita tahu. Seperti yang telah disebut tadi. Itu asal. Dan ada sebahagian lagi ayat. Tengok. Wa ukharu mutasyabihat. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lain ayat-ayat, dan yang lain lagi ialah ayat-ayat mutasyabihat, iaitulah ayat yang samar-samar. Tidak terang maksudnya. Tengok dalam Aisyah dikata dalam mufradat dia tu, mutasyabihat iaitu yang tidak jelas maksudnya dan mengandung banyak makna. Makna dia yang zahir dan ada makna juga yang tersembunyi. Itu dia panggil banyak makna. Di mana sulit bagi mereka yang tidak mendalam ilmunya untuk menentukan pendapatnya. Seperti ayat-ayat pembuka pada surah. Tengok surah dia panggil ayat iftitah as-suwar. Macam ayat kita ni lah yang kita duk belajar ni, ayat dipanggil pembuka surah. Seperti Hamim, Ain, Sin, Qaf, Alif, Lam, Mim. Itu makna apa? Sebab tu ramai ulama tafsir, dia tak mau bercakap banyak. Dia kata Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Maksud dia apa? Tapi tuan-tuan jangan pergi korek dengan puak-puak batiniah. Oh, kalau korek dengan puak batiniah, dia hurai satu-satu. Alif, Lam, tu apa, Mim, tu apa. Akhir sekali, semua dia hurai ayat Quran dengan apa? Dengan cerita dalam kain orang. Na'udzubillah.
min ghadabillah, kita minta berlindung Allah Taala daripada kemurkaan Allah dimainkan oleh puak-puak mana? Oleh puak-puak batiniah yang cukup berbahaya kepada kita para jemaah sekalian. Hati-hati kita. Baik, kemudian apa lagi dalam ayat ini menyebut kepada kita? Wa ukharum fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, maka mereka yang mengikuti sebahagian ayat-ayat mutasyabihat, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, suka cari benda pelik, suka cari benda-benda yang ajaib, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat, yang kesamaran yang tadi, untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwil. Dia tafsir sendiri, tafsir secara batiniah, secara yang tidak jelas. Tujuan apa? Fayattabi'una ma tashamahnu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Mereka duk cari benda-benda yang pelik untuk nak menimbulkan fitnah dan mencari huraian yang tersendiri. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ingat, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, melainkan Allah, warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Jadi di sini ada dua tempat berhenti. Satu dia panggil la ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak tahu makna dia kecuali Allah. Ada juga bacaan la ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Allah Taala yang mengetahui, dan juga ulama-ulama yang rasikh, yang mantap ilmunya, yang dalam kepahamannya, mereka juga boleh memahami ayat-ayat yang tersebut. Jadi mereka itu sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang dia doakan? Tengok dia kata, yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Mereka berdoa. Adapun orang yang rasikh, orang yang mengetahui, mendalam pengetahuannya, ilmu agamanya, akan berkata, kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada ayat-ayat Allah. Semuanya itu kullum min indi rabbina, semuanya itu datang dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah kata, dan tiadalah yang mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang mempunyai fikiran. Jadi ini ayat yang ketujuh. Kemudian kita pergi kepada contohnya tengok dalam Aisar, dia kata apa? Apa dia makna mutasyabihat dalam ayat kita ni? Mutasyabihat iaitu tidak jelas maksudnya dan mengandungi banyak makna, di mana sulit bagi mereka yang tidak mendalam ilmunya untuk menentukan pendapatnya, seperti ayat-ayat pembuka surah, iftitah as-surah, mana ayat permulaan surah, fawatihus surah. Tadilah disebut alif lam mim zalik, hamim ain sin qaf. Jadi kita tahu makna apa. Ulama tafsir berkata Allahu a'lamu bimuradihi. Allah Taala yang Maha mengetahui dengan maksud dia. Kalau kita cari pun mungkin sukar. Tentang perkara gaib. Apa dia makna perkara gaib di sini? Para pelajar tengok. Sebahagian ulama mengatakan termasuk dalam perkara mutasyabihat adalah tentang waktu terjadinya kiamat. Ini mutasyabihat. Bila kiamat? Allah Taala yang mengetahui. Sebab Allah tak sandarkan ilmu tentang kiamat ni kepada malaikat. Allah tak buka ilmu tentang kiamat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya diberi tanda-tanda. Nabi hanya diberi tanda-tanda, tapi tidak diberi maklumat tentang bila akan berlaku. Kita jelas. Apa lagi? Waktu kedatangan Ya'juj dan Ma'juj. Ni kita ni sibuk dengan kumpulan teori konspirasi. Allah, masa nak Covid baru ni penat kita. Nyomai konspirasi. Waktu mari daripada Dajjal sampai peringkat ada orang yang pergi mencari Dajjal pun. Semua benda tu Dajjal belaka. Semua benda Dajjal belaka. Nabi ajar kepada kita supaya berlindung daripada Dajjal.
ada kumpulan kita ni pergi duk cari dajjal pula. Kita kata buat apalah kamu ni habis masa habis kita cari kerja benda yang pelik-pelik ni jangan. Ya. Mencari bila ke waktu kedatangan Ya'juj Ma'juj dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Juga termasuk huruf-huruf yang dibaca di awal permukaan surah itu dia panggil fawatihus surah, maka itu termasuk. Seperti dalam firman Allah Taala, innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Sesungguhnya al-Masih. Apa dia al-Masih? Nabi Isa bin Maryam itu adalah utusan Allah. Dan yang diciptakan dengan kalimahnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh daripada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara? Allah Taala saja mengetahui. Bagaimana tiup ruh? Nah, jadi ruh sendiri itu qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu daripada urusan Allah. Kita nak bincang tentang ruh tak jumpa cari. Jadi juga termasuk dalam perkara disebut dalam kitab ini minal mutasyabihat, daripada perkara yang kita tak tahu bagaimana hakikat dia, bagaimana makna dia. Nah. Dan juga tentang ayat inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Yang menetapkan hukuman itu Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Taala menetapkan hukum Allah Taala. Habis bagaimana pula dengan penjelasan hukum yang dibuat oleh para ulama? Adakah itu salah? Ini kita tengok nanti ada sekumpulan orang yang ikut mutasyabih ni, mereka akan tergelincir sebagaimana yang berlaku kepada puak-puak Khawarij. Maka ayat tengok ayat. Fi qulubihim zayghun. Allah kata apa? Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Tengok dalam tafsir dia kata az-zaygh dengan makna condong atau melencong dari kebenaran disebabkan adanya syubhat. Syubhat ni benda tak jelas. Menimbulkan keraguan. Satu. Atau kerana mengikut syahwat hawa nafsu. Ataupun terfitnah dengan perkara-perkara yang boleh menimbulkan kerusakan. Salah faham dan sebagainya. Jadi tujuan puak-puak ni ibtigha al-fitnah, yakni usaha membuat-buat fitnah untuk orang-orang yang beriman dalam agama dan keyakinan mereka. Jadi untuk agama dan keyakinan mereka, maka kita kena berhati-hati dengan kumpulan yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah dalam ayat ini tengok. Kata di Aisyah radhiyallahu anha, tengok nota nombor 15. Maaf, nombor 14. Imam Muslim rahimahullahu taala telah meriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu baca ayat ini. Ayat huwallazi anzala 'alaikal kitab sampai ke akhir ayat illa ulul albab. Nabi kata apa? Iza ra'aitumul ladina yabtaghuna ma tashabaha minhu. Aisyah, apabila kamu mendapati orang yang mencari ayat-ayat mutasyabihat, duduk korek benda pelik-pelik, akhir kali timbul teori itu, timbul konspirasi, timbul macam-macam timbul, berarti merekalah yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla, ulaika allazina sammahumullah fahzaruhum. Maka hendaklah kamu berwaspada terhadap mereka. Hendaklah kamu berwaspada terhadap kumpulan yang tersebut. Jadi kita hati-hati dengan orang-orang yang mencari benda yang pelik-pelik, sebab mereka akan menimbulkan fitnah dan menimbulkan perkara yang tidak baik. Ibtigha ta'wilihi, mencari-cari takwilnya agar cocok dengan keyakinannya yang salah. Dia duk cari huraian yang salah. Tengok dalam Aisar. Maka Allah Taala sebut di sini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat secara pasti tentang sesuatu mutasyabih. Ingatlah mutasyabih tadi. Kita ni kadang-kadang para jemaah sekalian, bila sebut ayat mutasyabih, kita duk nampak tentang ayat sifat Allah. Kan? Oh, ini ayat mutasyabihat ni, sifat Allah Taala. Allah Taala bersifat sekian-sekian. Kan? Yanzilu Rabbuna, contohnya Allah Taala turun. Ini mutasyabih. Rupanya mutasyabih ni banyak lagi dalam tafsir ayat ini tentang perkara-perkara yang berlaku, yang terjadi, yang terdapat dalam isu yang boleh menimbulkan fitnah, maka itu dia panggil mutasyabih. Baik. Bagaimana kita nak menangani masalah ini? Maka Allah Taala sebut, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat secara pasti tentang sesuatu yang mutasyabih
kecuali Allah yang menurunkan Al-Quran. Allah Ta'ala turun Quran, Allah saja yang mengetahui. Kan? Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Sebab dia yang turun, dia yang tahu. Dia yang turun, dia yang tahu. Baik. Kemudian ada satu lagi. Jadi ayat ni dia akan baca dua kali. Ada kata dia berhenti, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada orang tahu kecuali Allah Ta'ala. Habis macam mana? Adakah Quran diturun untuk tidak tahu? Macam mana? Ada ulama mengatakan dia berhenti siapa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Dan mereka adalah ar-rasikhuna fil ilmi. Tengok ni. Tengok nota di bawah. Diriwayatkan bahawa Nabi ditanya tentang mereka yang mendalam ilmunya. Jadi hadis ni ada masalah tentang sanad dia, kita abaikan. Tanda di situ. Hadis ini tidak jelas dari sudut kesahihannya, sebagaimana telah di dalam tahqiq dia kata hadis itu tidak sahih. Ada juga yang ulama mengatakan penjelasannya boleh diterima. Wallahu alam. Yang pentingnya kita pergi kepada ar-rasikhuna fil ilmi siapa? Mereka adalah orang yang memiliki ilmu secara yakin, mendalam dalam jiwanya, dan yang kukuh pengetahuannya tentang kebenaran sehingga keyakinannya tidak menyimpang atau goyah akibat adanya syubhat, keraguan atau kebatilan. Maknanya rasikhu ni orang yang mantap ilmu dia. Mari fitnah, mari apa, dia boleh tangkis, boleh tepis, dan boleh menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Mereka kata apa? Dia kata apa tadi lah ya? Yaquluna aman nabi kullum min indi rabbina. Mereka kata ayat ini mari daripada Allah, semua yang muhkam, yang teguh, yang dapat dipahami, yang mutasyabih, semuanya mari daripada Allah. Kerana itu kita wajib beriman kepada kedua-duanya. Maka Allah SWT sebut dalam ayat kita ini, wa ma yazakkaru illa ulul albab. Siapa dia ulul albab? Ulul albab orang-orang yang memiliki pemikiran yang baik, dia panggil intelektualitas. Mempunyai kecerdikan, pemikiran yang baik, yang tinggi, dan pemahaman yang lurus, maka barulah dia jadi ulul albab. Jadi ulul albab. Baik. Itu ayat yang ketujuh. Kemudian kita pergi kepada ayat doa mereka. Doa ulul albab, dia doa kepada apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau berikan petunjuk kepada kami. Nah, ini penting sangat. Setelah Allah Ta'ala nyatakan, dalam dunia ni ada orang yang mencari benda-benda yang pelik-pelik, yang mutasyabih, yang kesamaran, yang boleh menimbul fitnah, maka Allah ajar kepada kita suatu doa yang diminta oleh ulul albab. Apa dia doa? Wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau berikan petunjuk kepada kami. Satu. Wahab lana min ladunka rahmah. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Engkaulah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Maka dalam ayat ini dia kata apa? Rabbana, tengok mufradat dia punya syarah dalam Aisar. Rabbana la tuzigh qulubana, janganlah engkau palingkan hati kami dari kebenaran sesudah engkau tunjukkan dan kenalkan kami kepadanya sehingga dapat kami malingnya. Jadi ini salah satu daripada doa istiqamah. Doa istiqamah yang selalu kita baca, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Itu satu doa. Ada lagi satu doa yang juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita bagi tahu, ajar kepada para jemaah kita ni, iaitulah doa tentang apa yang disebut, cuba ikut, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Boleh tulis ke? Nanti kalau tak boleh tulis, kita bagi doa yang telah
diposterkan, dicetak dia. Baca Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaum. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada berpaling jadi tak baik setelah kami baik. Ini penting doa ni. Cuba kata sekali lagi, Allahumma. Siapa yang boleh tulis, tolong tulis kepada para pelajar. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal qaum. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada menjadi tak baik setelah kita jadi orang baik. Sekarang ni insya-Allah kita kata kita baik, kita istiqamah. Kita cinta kepada Quran, kita cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita minta berlindung. Nanti orang mari attack kita dengan syubhat-syubhat, menimbulkan masalah-masalah keraguan mutasyabihat, akhir sekali kita tinggal sunnah, kita kata tak sedaplah ngaji sunnah ni, tak banyak benda yang boleh buat. Kan? Orang lain boleh bergendang dalam masjid, orang lain boleh pergi mandi di mana di telaga pelik-pelik, boleh pergi gosok sana gosok sini. Kita jadi ngaji sunnah yang tak boleh gosok, akhir sekali kita pun cabut lari. Jangan, kita minta Allah Taala sabatkan kita dengan sunnah, dan doa yang dibaca oleh ulul albab ini sangat penting. Tuan-tuan dan puan-puan, ambillah doa ini, jadikan sebagai doa yang kita baca. Sekali lagi kita ulang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadikan doa. Tulis doa ni. Oh, dia kata ayat Quran boleh ke kita doa dalam solat? Naam. Ayat Quran tak boleh kita baca Quran dalam sujud, dalam kita rukuk. Tapi kalau sudah dijadikan doa, ayat yang berbentuk doa, kita niat kita berdoa, tak ada masalah. Para pelajar sekalian, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita berdoa dengan Allah Azza wa Jalla, dengan ayat Quran, dengan kalam Rabbina. Boleh. Ini doa ulul albab. Tulis itu, doa ulul albab, minta istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa dia lagi. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang akan menghimpunkan sekalian manusia untuk menerima balasan pada suatu hari, iaitulah pada hari kiamat, yang tidak ada syak padanya. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji. Jadi ayat ini cukuplah kalau kita nak ambil doa tadi, ambil yang mana? Yang pertama tadilah. Ayat yang ke-8. Cukup sebagai doa kita. Kita kata alhamdulillah para pelajar sekalian, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh mantap, dengan penuh keimanan, minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada segala perkara yang tidak baik. Tamatlah terjemahan ayat dan huraian ringkasnya. Sekarang kita pergi kepada makna ayat secara umum. Makna ayat secara umum. Allahu Akbar. Ini uslub dia, cara yang kita nak belajar ni, makna ayat secara umum. Saya baca hak terjemah lah. Kalau baca hak Arab lagi, terjemah lagi, memang masa kita sangat terhad. Baik. Dalam ayat-ayat ini, ayat 7 hingga 9 ini, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang rububiyah. Apa makna rububiyah? Tentang ketuanan. Itu makna rububiyah. Tentang rububiyah makna tentang ketuanan dia. Rabb itu makna tuan. Allah Ta'ala yang memiliki dunia ini. Allah Ta'ala yang memiliki dunia ini. Dan juga al-uluhiyah, tentang ketuhanan. Kita ada rububiyah, makna tuan, pemilik dunia. Uluhiyah dengan makna ketuhanan, yang berhak dipuja, disembah, dipuji, diminta pertolongan, itu dia panggil uluhiyah. Jadi dua perkara ni kena selari. Ada orang yang dia terima Allah Ta'ala sebagai Rabb, tapi dia juga menyeleweng dalam masalah pengabdian dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu cukup berbahaya. Dalam ayat ini Allah Ta'ala masih menegaskan tentang rububiyah dan uluhiyahnya
serta kenabian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan membatalkan anggapan kaum Nasrani Najran tentang ketuhanan Nabi Isa alaihissalam. Kita ingat, tuan-tuan kena ingatlah, siri yang pertama dulu, siri yang awal dulu kita bincang tentang puak-puak Nasrani Najran. Dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila? Pada tahun yang ke-9 Hijrah. Mari jumpa Hijrah, mari nak debat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allah SWT bagi tahu. Dalam ayat ini Allah kata apa? Allah berfirman, dialah Tuhan yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan dialah yang telah menurunkan kepada kita Al-Quran, menurunkan kita Al-Quran yang sebahagiannya berupa ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat muhkamat. Kita dah bincang tadi makna muhkamat. Tuan-tuan ingatlah, kalau saya ulang balik nanti, kodok main bilah ni gitu ni. Yang tidak dinasah, mana ayat muhkamat ni tak boleh nasah dan tidak ada kesamaran dalam makna dan maksudnya sesuai dengan tujuan diturunkan. Mana asas Quran itu semuanya muhkamat. Kecuali sedikit je yang mutasyabihat. Yang demikian, muhkamat ini merupakan hal yang dominan, maknanya hal asas dalam Quran. Kerana ia merupakan sebagai pokok dan induk bagi kitab ini. Dan di antara kitab terdapat ayat-ayat lain di antara Alkitab. Tulislah, senang. Para pelajar tulis dalam Quran ni senang. Dalam Quran ini terdapat ayat-ayat lain yang mutasyabihat. Kita ada ayat mutasyabihat, ayat yang kesamaran yang tak boleh nak tentukan makna dia secara mudah. Ataupun ada sebahagian makna dia memang Allah Taala saja yang tahu, seperti tarikh kiamat, bila berlaku kiamat secara bertarikhnya. Cuma Allah Taala bagi tanda-tanda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda sudah banyak. Nabi juga dimaklumkan hari kiamat akan berlaku kiamat, akan berlaku hari Jumaat akan berlaku kiamat. Itu ada tanda. Namun ini jumlahnya sedikit. Ingat, ayat mutasyabihat jumlahnya sedikit. Hikmat diturunkannya, mungkin kita kata, kenapa lah bawa ayat mutasyabihat ni menyusahkan? Apa yang menyusahkan awak? Tengok. Hikmat diturunkan ayat mutasyabih ini juga sebagai ujian. Sebagai ujian bagi manusia, sama seperti mereka diuji dengan ayat-ayat tentang halal, haram, dan perkara gaib, agar Allah menetapkan petunjuk dan keimanan kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang menyimpang dari ajarannya, na'udzubillah, dan tidak mendapat petunjuknya, wal'iyazbillah. Maka kerana itu Allah kata, fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, yakni menyeleweng dan berpaling daripada kebenaran, kriterianya fayattabi'una ma tashabaha, mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwil, huraiannya. Tujuan mereka adalah untuk membawa ayat itu keluar dari fungsinya sebagai petunjuk ke jalan kebenaran. Perbuatan seperti ini sama dengan dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang mengklaim bahawa Allah Ta'ala itu Trinity. Mana Tuhan itu 3. Ayuh mak. Kerana Allah Ta'ala berbicara dengan kata kami. Tengok. Dia kata, bila Tuhan kata nahnu khalaqnakum, maknanya kami. Kami mengikut bahasa ramai. Macam mana pula kamu kata Tuhan seorang? Ini dia panggil mutasyabih. Ayat-ayat dia panggil putar belik mereka terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dengan kalimah kami. Kami menghidupkan dan mematikan. Dan kata kami, nahnu, adalah bentuk plural. Ungkapan untuk jamak, kelompok. Satu. Mereka memaknai juga firman Allah Ta'ala berkenaan dengan Nabi Isa. Wa ruhum minhu. Dan dia adalah ruh darinya. Daripada Allah.
menurut pendapat mereka Isa adalah sebahagian dari Allah dan bersatu dengannya. Ini dia panggil permainan-permainan orang-orang yang cuba nak memesongkan makna Quran itu sendiri. Macam kumpulan inilah puak-puak ajaran batiniah ni. Dia ada cari dia. Minhu tu akhir sekali qul huwallahu ahad. Hu tu pergi ke Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia nak angkat Nabi, nak up Nabi sampai peringkat darjat ketuhanan. Ini permainan. Permainan yang cukup berbahaya. Menurut pendapat mereka Isa adalah sebahagian dari Allah dan bersatu dengannya. Na'udzubillah. Ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Begitu juga seperti pendapat kaum Khawarij yang memaknai firman Allah Taala inil hukmu illa lillah. Yang menetapkan hukum itu Allah saja. Jadi Khawarij ni panjang cerita. Saya tak pasti tuan-tuan sanggup nak dengar ke, nak tunggu sampai larut malam ke mengantuk. Kalau tidak, saya nak cerita tentang bagaimana penyelewengan yang dibuat oleh Khawarij. Mereka berpegang dengan Quran. Khawarij ini ahli ibadat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, aku tengok di dahi mereka tanda-tanda sujud yang begitu kuat. Tapi mereka menyeleweng. Sebab apa? Sebab mencari mencari perkara-perkara syubhat yang boleh menimbulkan keraguan. Menurut Khawarij, tengok, tidak boleh bagi sesiapa pun untuk menetapkan hukum sesuatu, kerana itu mereka telah mengkafirkan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Waktu Sayyidina Ali buat majlis tahkim. Majlis tahkim, majlis tahkim ni lantik dua wakil yang berbicara tentang nak mencari jalan macam mana nak buat perdamaian. Jadi dia kata oleh kerana Ali telah melantik manusia sebagai hakim, maka dia kafir. Jangan main-main. Tengok nota di bawah ni. Jadi mereka bangkit menentang pemerintahan Sayyidina Ali. Jadi Ali ni ada dua kumpulan. Tulis ni pelajar. Tanda dia punya cerita. Yang menentang Sayyidina Ali ni ada dua kelompok. Yang muncul hasil daripada Sayyidina Ali. Kumpulan yang menentang Ali, nama dia Khawarij. Kumpulan yang menentang Sayyidina Ali, nama dia Khawarij. Maknanya orang yang keluar daripada ketaatan kepada Ali. Satu lagi yang sebalik dia, nama dia Rawafid atau Rafidah ataupun Syiah. Yang ni memuja Ali. Jadi dia panggil ghulu melampau. Kita Ahlus Sunnah tidak mungkin sedemikian. Satu kisah, puak-puak Khawarij nak menentang Sayyidina Ali. Nak lawan Sayyidina Ali. Jadi Ali kata tak apa, tak kisah. Mereka lawan, kita lawan. Itu pandangan Sayyidina Ali. Berbeza dengan pandangan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas kata kita tak boleh biarkan Ali. Tak boleh biarkan. Rusak dia panggil umat macam ni. Jadi Ibnu Abbas mempunyai pandangan yang lain daripada Sayyidina Ali. Ibnu Abbas kata apa? Ibnu Abbas kata ginilah, Ali, kamu hantar aku pergi jumpa dengan Khawarij. Pergi jumpa Khawarij. Puak Khawarij ini duduk berkumpul di satu tempat. Jadi bila Sayyidina Ali kata, aku bimbang ni. Aku bimbang takut mereka apa-apa dengan kau. Yalah, Sayyidina Ali sayang pada Ibn Abbas ni. Seorang pemuda yang begitu hebat, yang begitu alim. Nanti pergi kena bunuh ke Khawarij, sayang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, tak apa. Tak ada masalah. Sebab aku tak pernah buat apa-apa dengan mereka dan aku pun tak kacau mereka. Aku tak kacau mereka, insya-Allah mereka pun tak kacau aku. Maka pergilah Ibnu Abbas pada waktu itu dekat dengan nak solat Zuhur. Mereka tengok ni. Bilangan dia ada 6,000 orang. Puak-puak Khawarij berkumpul satu tempat, berapa bilangan dia? 6,000 orang. Mereka nak keluar lawan Sayyidina Ali. Jadi Ibnu Abbas kata, kita kena buat sesuatu ni, tak boleh biarkan. Bahaya ni.
bahaya. Waktu itu dekat dengan solat zuhur. Ibn Abbas pergi. Ali, ya Amir Mukminin, abrid bis salah. Lewatkan sikit solat zuhur hari ini, aku nak pergi jumpa Khawarij. Ali kata, la, ini akhafuhum alaik. Ibn Abbas jangan pergi, aku bimbang nanti mereka apa-apakan kau. Qultu la. Ibn Abbas kata, jangan bimbang. Mu jangan takut Ali. InsyaAllah aku dapat menyelamatkan diri sebab aku ni tak ada masalah dengan mereka. Aku ni tidak ada masalah dengan mereka. Jadi kenapa yang kita nak takut? Ibn Abbas dia berani, dia confident, yakin. Maka Ibn Abbas pun pergi, radhiyallahu anhu. Pergi, dia pun jumpa dengan puak-puak. Oh maaf, sebelum tu dia pakai baju yang comel. Falabistu hullah. Pakai baju yang cantik lawa, mari daripada Yaman baju ni. Bila pergi, tampak Khawarij mereka sedang makan. Yakulun. Aku masuk tengok dalam tempat perhimpunan mereka ni, oi. Mereka ni orang kuat ibadat. Dahi itu bekas sujud. Tangan-tangan mereka ni kasar macam tangan unta. Mana orang kuat buat kerja. Salam tu alaih. Ibn Abbas kata, Assalamualaikum. Khawarij tengok. Dia kata, Waalaikumsalam. Dia kena Ibn Abbas. Khawarij kena Ibn Abbas. Sebab, iyalah, orang masyhur Ibn Abbas. Dia kata, Ibn Abbas. Ibn Abbas mari. Marhaban bika bin Abbas. Selamat datang Ibn Abbas. Ni apa pakai baju cantik ni? Kan mereka kan ahli ibadat. Tengok Ibn Abbas pakai baju comel-comel ni, baju apa cantik ni? Ibn Abbas kata, mata ibu namin ni. Kan? Mu nak mengaibkan aku? Aku tengok Nabi SAW juga ada baju cantik untuk bertemu dengan rombongan, untuk pergi solat raya. Ada. Tapi taklah sampai orang kata sampai baju Nabi berpuluh-puluh ribu. Jangan pula pelik-pelik. Tapi ada baju dia khas untuk wufud. Kemudian Ibn Abbas baca Quran. Tengok, tanda tuan-tuan. Quran surah Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Siapakah yang nak menghalang perhiasan yang telah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala keluarkan perhiasan yang cantik-cantik pada hamba-hamba dia. Dan rezeki-rezeki yang baik. Dia baca ayat Quran. Jadi Khawarij bila dengar ayat Quran, stop lalu. Sebab mereka ni kuat ni, pegang dengan ayat. Jangan main-main. Dia kata, Ibn Abbas, Fama ja'abik. Mu mari nak buat apa? Buat apa kau datang? Dia kata, aku datang ni mari daripada wakil daripada sahabat Nabi, Muhajirin dan Ansar. Aku datang daripada anak pak saudara Nabi SAW dan menantu dia. Dan mereka ni hidup di zaman turun Al-Quran. Kamu tak tahu apa. Muna orang baru-baru je. Pandai takwil Quran, pandai tafsir Quran sendiri. Maka aku nak sampaikan apa yang mereka nak bagi tahu kepada kamu, dan kamu bagi tahu, aku nak bawa balik kepada mereka. Ini Ibn Abbas pandai berhujah. Ada di kalangan mereka kata, la tukhasimu Quraisy. Tak usah duk bercakap dengan Quraisy ni. Orang Quraisy ni pandai bercakap, bahaya kita. Jangan main. Jadi ada hak lari, tak mau berunding. Jadi ada juga yang cerdik-cerdik kata, tak apa, kita dengar Ibn Abbas nak cakap apa. Maka Ibn Abbas pun tanya, kamu nak cakap apa dengan aku? Dia kata, aku nak, sebab apa kamu nak lawan Ali? Dia kata 3 sebab. Sebab apa kamu nak lawan Ali? Sebab 3 sebab. Yang pertama, fa'innahu hakkamar rijal. Dia telah melantik seorang laki-laki menjadi hakim. Sedangkan dalam Quran kata, inil hukmu illa lillah. Tak boleh latih hakim kecuali Allah saja. Dalam surah Al-An'am ayat 57. Jadi oleh kerana Ali lantik orang je sebagai hakim, maka dia kafir. Kita nak lawan dia. Jangan main sedap. Satu, Ibn Abbas relax. Cool kata orang, tenang. Ini cara orang nak bermunazarah kena tenang. Ibn Abbas wa ammasad. Yang kedua, baik. Dia kan yang Ali ni berperang dengan Muawiyah. Dia tak tawan, tak ambil tawanan dan tidak rampas harta. Ni perang apa lagu ni? Dia kata kalau puak Muawiyah tu kafir, halallah dia punya barang-barang dia, kenapa tak ambil?
Kalau mereka tidak kafir, kita pergi perang dengan mereka, kenapa? Dua. Baik. Yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Yang ketiga dia kata, waktu perundingan, dia tulis kan, daripada Ali bin Abi Talib, Amirul Mukminin. Jadi oleh kerana kita nak berunding, nak lantik siapa yang layak, kena buanglah nama Amirul Mukminin tu. Cukup dengan Ali bin Abi Talib. Siapa Amirul Mukminin? Dia kata oleh kerana Ali telah menyapu nama dia, gelaran dia Amirul Mukminin, jadi kalau dia bukan Amir ni, maka dia Amirul Kafirin. Tengok, dia belik ayat. Ibn Abbas kata, ada lagi? Cukuplah 3. 3 ni pun cukup dah untuk kita lawan Ali. Sendak dia. Baik. Ibn Abbas kata, hei, puak-puak penentang. Kalau aku baca ayat Quran kepada kamu, dan ayat Quran ni jelas tentang hukum yang kamu kritik ini, adakah kamu akan tarik balik, undur balik daripada lawan Ali? Mari ikut Ali semula? Atarji'un? Qalu na'am. Kami setuju untuk ikut semula Ali. Baik. Mu kata Ali kafir sebab melantik orang jadi apa ni? Jadi hakim. Mu tak baca ke ayat Quran? Allah Taala sendiri membenarkan kita lantik seorang laki-laki dalam perkara yang berharga 1/4 dirham. Allah Taala suruh dia jadi hakim. Macam ayat orang yang melakukan menangkap hayawan perburuan waktu haji. Tanda ayat ni. Saya tak boleh baca semua panjang. Dalam surah Al-Maidah ayat 95. Ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Orang yang pakai ihram, orang yang beriman, mu jangan bunuh hayawan perburuan dalam keadaan kamu berihram. Siapa dia tangkap juga, siapa dia bunuh juga, maka balasannya, denda dianya, yahkumu bihi zawa adlim minkum. 2 orang penilai daripada kamu buat penilaian. Berapa harga hayawan yang kamu bunuh itu? Jadi kata dia Ibn Abbas, tengok, Allah benar kita lantik orang sebagai jadi hakim. Apa salahnya Ali latih wakil dia jadi hakim? Mana kafir je? Tak kafir. 1. Yang kedua. Jadi kata, jadi hukmur rijal, orang yang kita lantik tadi nak mendamai antara 2 kumpulan yang sedang bertelagah. Mana lebih baik dia daripada harga arnab tadi. Kita lantik orang untuk menilai harga arnab. Dia kata, nak mendamaikan, jaga darah orang lebih baik. 1. Yang kedua, ketika berlakunya, tanda, ayat surah An-Nisa ayat 35, wa in khiftum shiqaqa bainihima. Kalau suami isteri rasa bimbang, mereka ni tak ngam lagi, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Suami lantik wakil seorang, isteri lantik wakil, berunding. Tengok Ali kata, aku nak tengok. Mereka ni yang Ali lantik itu orang yang nak mendamaikan 2 kumpulan sedang berkelahi. Yang ni orang yang berkelahi dengan suami isteri pun Allah suruh lantik orang. Macam mana tak boleh? Setuju? Khawarij kata, "Naam, setuju." Baik. Kamu kata Ali berperang. Kenapa dia tak ambil tawanan? Kenapa dia tak tangkap? Kenapa dia tak rampas harta? Jadi ghanimah. Sebab kalau orang itu kafir, baru boleh berperang. Kenapa tak rampas? Kalau tak kafir, kenapa kamu lawan? Maka kata Ibn Abbas, dalam tentera Muawiyah ada Aisyah radhiyallahu anha. Adakah kamu nak tawan Aisyah? Adakah kamu sanggup menghalalkan Aisyah menjadi tawanan? Sedangkan dia Ummul Mukminin. Kalau kamu kata halal, kafir kamu. Kalau kamu kata bukan Ummul Mukminin, kamu juga kafir. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab, An-Nabiyyu awlal mu'minin min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Dalam surah Al-Ahzab ayat 6. Jadi kamu di antara 2 sesat. Macam mana? Alhamdulillah. Adapun Sayyidina Ali sapu nama dia Amir Mukminin, mau kata jadi Amirul Kafirin, kenapa kamu balik ayat? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berunding dengan Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah. Nabi tulis Muhammad Rasulullah. Perjanjian di antara Muhammad Rasulullah dengan Quraisy. Quraisy kata la, tulis Muhammad bin Abdullah, bukan Rasulullah.
Nabi sapu Muhammad bin Rasulullah. Tengok, Nabi pun boleh sapu dengan sebab Quraisy tak setuju. Jadi apa salah kalau Sayyidina Ali tu lihat Ali bin Abi Thalib tidak amil mukminin? Macam mana? Jadi ringkasnya para jemaah sekalian, faraja'a minhum alfan. Daripada 6,000 tadi, 2,000 orang telah rujuk balik, menyokong balik Sayyidina Ali. Tinggal lagi di dalam sesatan mereka 4,000 orang, wal iyazbillah. Itulah yang disebut oleh para ulama kita tentang dalam masalah ini. Jadi para pelajar jemaah sekalian, saya ringkas je. Nak ceritanya bahawa Khawarij, golongan-golongan mutasyabihat, suka tengok menggunakan ayat Quran belaka tu. Tapi dengan penggunaan yang salah. Penggunaan yang salah. Nah, maka tengok tuan-tuan boleh baca dalam nota kaki tu. Kemudian dalam ayat atas lagi, disebabkan mereka Sayyidina Ali, mereka menentang Sayyidina Ali disebabkan mengangkat Abu Musa al-Asy'ari sebagai penentu hukum dalam hal perbezaan pendapat antara dia dengan Muawiyah. Satu. Begitulah orang-orang yang menyimpan ke jalan kesesatan, mereka mengikuti menafsir ayat-ayat mutasyabihat tanpa mengembalikan kepada ayat muhkamat agar mereka mendapat kejelasan maknanya dan memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla tentang ayat tersebut. Ini cukup berbahaya. Dia tafsir Quran dengan dia sendirinya. Macam cerita ada orang kahwin 9. Juga tafsir Quran tu. Dia baca ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulas wa ruba'. Kahwinlah dengan orang perempuan itu 2, 3, 4. Allah Ta'ala benarkan kahwin seorang atau 2 orang atau 3 orang atau 4 orang. Mari pak cik ni, pak cik yang duk cari benda yang pelik ni, dia campur. 2, 3, 5. Warubah 4, campur 4, 9. Dia pun nikah 9. Sebab Quran suruh. Kita kata subhanallah, inilah ciri-ciri kekarutan yang berlaku dalam penyelewengan terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Begitulah orang-orang yang menyimpan ke jalan kesesatan, mereka mengikuti menafsir ayat-ayat mutasyabihat tanpa mengembalikannya kepada ayat muhkamat agar mereka mendapat penjelasan maknanya dan memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla terhadapnya. Selanjutnya, Allah SWT memberitahu bahawa tidak ada yang mengetahui maksud dan takwil dari ayat-ayat mutasyabihat kecuali dia, dan sesungguhnya orang yang mendalami ilmunya menyerahkan pemahaman ayat mutasyabih itu kepada Allah sebagai Tuhan yang menurunkannya. Tengok ni. Tengok nota 24. Diriwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas kata tafsir itu ada 4 macam. Tafsir ada 4 kategori. Tafsir yang setiap orang wajib memahaminya. Tafsir dia kata la ya'zur ahad. Semua kita kena faham. Macam kewajipan solat dan sebagainya. Yang kedua, tafsir yang hanya dipahami oleh orang Arab dengan bahasa mereka. Yang ketiga, tafsir yang hanya diketahui oleh orang-orang yang mendalami ilmu. Ar-rasikhuna fil ilmi. Yang keempat, tafsir yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi macam kepala ayat Hamim apa itu dia Allah Taala yang Maha mengetahui. Allahu a'lam bimuradihi. Baik, mereka mengatakan, jadi orang-orang yang beriman mengatakan, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat dan juga ayat muhkam dan mutasyabihat. Semuanya itu berasal dari Tuhan kami, dan mereka memohon kepada Allah, mereka memohon keteguhan, sabat dan istiqamah di atas jalan kebenaran, seperti doa yang telah kita baca tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wa hab lana min ladunka rahmah. Jadi tengok nota 25. Ini penting nota 25 ni. Dia kata 2 bacaan di sini. Majoriti ulama wakafnya kepada ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tengok dia tulis dalam ayat tu, dia tulis qaf itu kan. Dia sebut. Kerana itu mereka mengatakan tidak ada yang mengetahui maksud ayat mutasyabihat kecuali Allah. Kerana ia termasuk dalam hal khusus diketahui oleh Allah Ta'ala, tidak diketahui oleh hamba-hambanya. Jadi ada juga ulama yang mengatakan bahawa warasikhuna fil ilmi itu diatafkan kepada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi.
Dan orang yang rasikh, yang ilmunya mantap juga mengetahui makna yang tersebut, mereka berpendapat bahawa orang yang mendalami ilmunya terkadang mengetahui maksud dari sebahagian ayat mutasyabihat dan tidak mengetahui sebahagian yang lain. Maka golongan yang mendukung pendapat ini adalah ucapan mereka semuanya berasal dari Allah Azza wa Jalla. Artinya baik yang kami ketahui ataupun yang tidak kami ketahui semuanya berasal dari Tuhan kami. Maka kata Ibn Abbas sendiri telah mengakui bahawa dia ana mimman ya'lamu ta'wilah. Aku salah seorang daripada orang yang Allah buka ilmu untuk mengetahui takwil, tafsir ayat. Kan Nabi kita doa pada Ibn Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. At-ta'wil dengan makna tafsir Quran. Jadi puak-puak yang beriman ini telah pun berdoa kepada Allah Taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk pada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau. Semoga engkau merahmati kami di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya hanya kepada hanya engkaulah zat yang maha memberi, tidak ada Tuhan yang lain daripada engkau, ya Rabbal Alamin. Lalu mereka menegaskan prinsip hari kembali ke akhirat. Jadi mereka juga bertegas bahawa kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka pun mengatakan dalam doanya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Manusia akan dihisap amalnya dan dibalas semua perbuatan mereka. Karena itu ampunilah dosa-dosa kami dan kepada Rasulmu dan kepada kitabmu, baik ayat-ayatnya yang muhkam ataupun yang mutasyabihat, sesungguhnya engkau tidak pernah menyalahi janji. Jadi kita juga para pelajar sekalian kena letak di situ. Sebab itu dalam ayat yang kita baca ini para jemaah sekalian, khususnya ayat mutasyabihat, harinya duk timbul polemik di antara golongan salaf dengan khalaf. Golongan salaf dia baca ayat Quran, dia kata kita faham dah. Allah Ta'ala ni sifat dia laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat makhluk. Jadi kalau kita baca tentang ayat Allah, kenapa kita nak pasang ayat Allah itu kepada kepahaman kita makhluk? Bila kita baca ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Allah Ta'ala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tapi kita nak hurai, kenapa kena hurai pelik-pelik aje? Kenapa kita bila kita baca tentang Allah kita nak fikir tentang makhluk? Tapi kita boleh menerima Allah Ta'ala itu bersifat dengan mendengar. Allah Ta'ala bersifat dengan melihat. Allah Ta'ala bersifat dengan berkata-kata. Habis Tuhan berkata-kata dengan apa? Kenapa kamu tanya? Kenapa kamu tak tanya yang ni? Bila kita bincang tentang Allah SWT al-istiwa, dia kata macam mana istiwa. Habis kenapa kamu tak tanya? Macam mana Allah Ta'ala mendengar? Kan dalam sifat yang kita belajar, tuan-tuan dan puan-puan kita belajar daripada kelas para doa yang kita tu, di antara sifat Allah Ta'ala mendengar, melihat, mengetahui. Habis macam mana Tuhan berkata-kata? Jadi kalau kita boleh terima yang ni, laisa kamitsli, kita boleh terima ayat-ayat mutasyabihat yang lain juga laisa kamitsli syai'. Inilah yang jadi, sebab itulah bagi anaknya, para pelajar sekalian, tak perlulah kita terlalu mendalami isu-isu dalam ayat-ayat mutasyabihat sehingga menjadikan polemik yang besar-besar, berkelahi sana sini, tuduh-menuduh, label-melabel. Penat dah kita ni main label-label ni, rasa letih atas dunia ni sebab banyak lagi yang kita nak pergi. Maka kita fokuskan kepada sifat-sifat Allah Ta'ala itu, bagaimana kita nak menghayati dalam hidup kita. Ini sifat Allah. Sifat dia melihat. Kita pun tak berani nak buat mungkar sebab Allah Ta'ala tengok. Sifat Allah Ta'ala mendengar. Kita pun tak berani nak mengumpat orang sebab Allah Ta'ala mendengar. Sifat Allah Ta'ala melihat. Kita mengetahui segala perkara. Kita pun tak berani nak buat benda-benda yang menyalahi peraturan Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar sekalian. Ayat ini sebenarnya panjang. Tapi cukuplah kita kelas kita ni 1 jam. Panjang-panjang pun terlupa juga nanti kan. Jadi kita ambil pelajaran hidayatul ayah, pelajaran atau petunjuk ayat yang kita belajar ini ada 4 perkara. Yang pertama, kitab Allah, yakni Al-Quran. Al-Quran ini berisi tentang ayat mengandungi, maknanya ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat yang muhkamat wajib diimani dan diamalkan kandungan isinya. Sedang ayat mutasyabihat wajib diimani dan ditafsir dan takwil, tafsirnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita kata apa? Amanna bihi
kullun min 'indi rabbina. Kita kata Allah Taala sebut begini sifat dia. Nabi sebut yanzilu rabbuna. Allah Taala turun pada akhir malam. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Jadi tak payahlah kita duduk hurai sana jauh sini, kona sana kona sini. Kita beriman dengan apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, selesai banyak masalah. Sebab itulah para sahabat radhiyallahu anhum, dia tidak ada kelahi banyak dalam masalah ini. Yang berkelahi ni bila masuk je marinya falsafah, marinya ilmu-ilmu yang lain, maka ketika itulah berlakunya perdebatan yang begitu banyak. Hari ini pun masih lagi tuduh menuduh dengan sebab ayat-ayat ini. Jadi kita terus beriman kepada Allah, senangnya hidup kita. Kita kata kita beriman apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, orang-orang yang hatinya menyeleweng dari kebenaran yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, mereka harus dijauhi. Jadi orang duk balah bak ni tak usah duk cakap banyak. Kerana hakikatnya mereka itu ahlu bid'ah dan juga aliran yang menyeleweng. Nauzubillah. Jadi dalam ayat ini yang ketiga, khususnya ni tafsir-tafsir batini ni. Jadi main ayat Quran lepas tu duk hurai tentang ilmu kebatinan dan sebagainya, tuan-tuan kena ikutlah perkembangan puak-puak pendedahan ilmu tentang penyelewengan batiniah yang disebarkan oleh para asatizah kita ni, kena belajar. Kalau tidak kita bimbang terperangkap di atas nama motivasi lah, atas nama meditasi, atau banyak lagi sisi lain yang berlaku, kita mungkin terperangkap dengan perkara yang tersebut. Yang ketiga, anjuran untuk berdoa dan memohon keselamatan pada saat munculnya kesesatan, melihat adanya fitnah dan penyelewengan, kita kena banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa-doa yang telah diajar oleh Allah sendiri, itu yang terbaik. Rabbana la tuzigh qulubana. Jadikan doa ini. Ya muqallibal qulub. Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal qaul. Itu doa-doa yang patut kita baca. Yang keempat, penegasan akan adanya hari kembali kepada Allah dan negeri akhirat. Itu dia panggil kita kena yakin. Bila kita yakin tentang kita akan kembali kepada Allah, ada hari akhirat, banyak perkara yang akan memberi kesan dalam hidup kita. Yang pertama, kita akan rajin beribadat. Yang kedua, kita tak sayang nak infak. Sebab kita tahu bila kita infak, harta itu kembali kepada kita. Kalau kita simpan, harta itu jadi hak orang lain. Yang ketiga, kita tak berani buat maksiat. Kenapa kita berani buat maksiat? Kita tidak tahu Allah Ta'ala akan hisap balik depan kita. Kita akan kembali, akan ditayang balik semua perkara yang ada depan kita. Kita mengatakan itulah perkara yang cukup berbahaya. Baik, para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan. Kalau ada sebarang persoalan, dipersilakan. Tengok dalam ada soalan-soalan yang ditanya ataupun tidak. Jadi para jemaah sekalian, kalau ada, kalau tak ada, kita break setakat itu dulu, kerana masa kita pun agak terhad. Saya kira sudah tidak ada, perkara ini sudah jelas, insya-Allah. Baik, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sebenarnya bila ada grup Zoom ni, sebenarnya elok juga kalau kita ada diskusi, perbincangan, orang panggil dua hala. Tapi nampaknya pelajar kita ni lebih suka dengar-dengar aje. Dah, apa yang ustaz wayak tu yalah belakalah, kan? Apa yang disebut itu cukup dah, kita kata baiklah. Setakat mana yang tuan-tuan setuju, maka itulah yang kita lakukan. Kalau ada soalan? Tidak ada. Baiklah, kita akhiri sekali lagi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada minggu hadapan kita tidak ada malam Sabtu sebab ana ada program di Masjid Negara pada hari Sabtu tu. Hari Sabtu depan insya-Allah jam 8.30 pagi kita ada kuliah duha kitab Anak Kunci Syurga di Masjid Negara Kuala Lumpur. Jadi kita jumpa di sanalah. Cuma kuliah tafsir kita ni kalau nak teruskan kena malam Jumaat. Malam Sabtu tak boleh sebab kita travel. Kita travel tak tahu duduk dekat mana kan. Pada saat itu sukalah alat-alat yang tidak ada. Saya tak suka setengah orang ni dia suka lain atas kereta sambil berjalan macam-macam. Itu masing-masing pendekatan. Tapi anak tak suka cakap macam tu. Nak cakap kita duduk dalam majlis ilmu,
duduk baik-baik dengan penuh sopan santun, kita mengaji insya-Allah. Baik, assalamualaikum.